Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni ya dapat lagi kita meneruskan kuliah berkitab kita. Yang mana insya-Allah kita akan memulai kitab baru kita. Alhamdulillah. Dan juga segala puji bagi Allah Taala kerana pada malam ni malam 9 daripada Zulhijjah. Ya, malam Arafah kita panggil lah. Walaupun berbeza antara ya kita 9 Zulhijjah kita dengan Mekah sana. Kerana apa? Kerana masing-masing kita melihat kepada ya anak bulan. Dia batu berbeza. Kalau nampak ialah satunya sekian hari. Kalau tak nampak digenapkanlah 30 hari Zulkaidah tu. Jadi selepas tu barulah 1 Zulhijjah. Dan tidak menjadi permasalahan kalau perbezaan ni kerana masing-masing negeri ataupun masing-masing tempat mempunyai ukuran ataupun kita kata matlak yang berbeza. Kalau macam kita dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Indonesia, matlak yang ni tempat terbit matahari sama, lebih kurang kan. Beza pun sejam gitu je lah. Ya, adapun kita dengan Mekah beza 5 jam. Jadi bila beza 5 jam ni memang perbezaan masa tu dan juga perbezaan kita kata condong matahari memang tak samalah ya. Tu dia. Sebab tu masing-masing dia bukan kena syarat bukan kena tunggu Mekah raya apa wukuf bila dah. Samalah macam kita puasa itu kan. Puasa pun kita tengok 6 bulan, raya Aidilfitri pun kita tengok 6 bulan. Sama juga raya Aidil Adha pun kita tengok anak bulan. Kerana itulah nas Nabi kata ya, iaitu dengan melihat anak bulan. Bukan nanti bukan telefon Mekah. Wukuf ya apa. Kita ni maknanya lewatlah ke. Begitu ketentuan ya, dan hukum ni berlakulah. Empat mazhab muktabar ya, mengakui mengesahkan hukum dengan gaya ni sama ada Aidilfitri atau Aidil Adha berdasarkan kepada penampakan anak bulan bulan masing-masing lah. Kalau Aidilfitri bulan Syawal, kalau Aidil Adha bulan Zulhijjah anak bulan. Baik, alhamdulillah. Jadi menjadi kelaziman lah bagi kita yang tidak berhaji kan. Orang berhaji duduk di Arafah belaka dah. Sekarang ni masih kalau kita kira pukul 8 sekarang ni dia pukul berapa? Pukul 1 pukul berapa? 3 ya. Mana dah masuk lah waktu berwukuf. Kerana waktu wukuf tu masuk daripada gelincir matahari hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dah start dah waktu berwukuf. Iaitulah gelincir waktu zuhur. Tapi biasa jemaah haji dia pergi 8 petang 8 ataupun malam 8. Dia duduk semalaman di Arafah tu. Jadi maknanya mereka isilah dengan bagai-bagai ibadah yang fardunya, yang sunatnya dan bagai-bagai lagi lah bagi kita ya insyaAllah esok. Dan juga esok permulaan untuk kita bertakbir, takbir muqayyad nama dia, iaitu pagi 9 Zulhijjah. Makna subuh esok dah boleh dah lah takbir.
Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni takbir apa? Takbir muqayyad. Kalau takbir malam raya tu dipanggil takbir mursal. Jadi Aidilfitri dengan Aidil Adha dia ada takbir mursal. Aidilfitri malam raya sampai semayang raya kan habis. Aidil Adha juga malam raya sampai semayang raya. Tapi dia ada takbir muqayyad ya yang dihubungkan dengan semayang. Bermula daripada subuh 9 Zulhijjah. Jadi pagi esok subuh takbir. Ya. Sebab dulu ada juga beberapa tahun yang lalu ya sebab benda ni jarang diamalkan. Ya, jadi bila kita sebut tapi dikenyataan, jadi bila ya tok bilanya takbir subuh tu geger. Takbir apa tak raya lagi ni? Memang betul ni bukan takbir raya, ni takbir muqayyad. Ya, takbir yang dihubungkan dengan semayang. Jadi 9 Zulhijjah. Ya, subuhnya lepas tu zuhur, maghrib dah tentu dah takbir mursal kan. Ya, isyaknya dan sampailah ya kepada 13 Zulhijjah. Ya, asar 13 Zulhijjah. Jadi takbir muqayyad. Ya, jadi maknanya sunat bagi kita bertakbir. Sama ada semayang berjamaah ya ataupun kita semayang seorang. Semayang seorang pun sunat juga. Asal semayang je. Semayang sunat apapun sunat takbir. Umpama kita semayang qabliyah kan. Ataupun semayang ba'diyah. Lepas tu kita takbir lah. Kalau seorang-seorang takbir sendirilah kan. Tak payahlah kuat-kuat. Kalau berjamaah ni ya takbir berjamaah. Itu setengah daripada syiar tu. Ya syiar agama Allah Taala. Wa may yu'azzim sya'airillah fa inna dzalika min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan akan tanda-tanda agama Allah, maka itu setengah daripada yang mendatangkan takwa dalam hati. Ada, ialah namanya pun takbir. Ya, takbir ini makna membesarkan Allah Taala. Baik tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hadapan tuan-tuan yang punya kitabnya ada satu kitab yang bernama Masalah Imam dan Makmum. Ya, masalah imam dan makmum yang ini perkara-perkara yang berhubung kait dengan ya sembahyang berjemaah lah. Dia imam makmum ni kalau berjemaah, kalau tak ada jemaah tak ada lah imam, tak ada lah makmum, sembahyang munfarid nama dia. Saya bersendirian. Jadi kitab ni sebenarnya adalah terjemah ataupun kita kata dinakalkan daripada kitab asal. Kitab asal yang bernama ya kalau tengok muka surat di dalam tu ya kitab asal iaitulah Al-Qaulut Tam. Ya, Qaulut Tam yakni perkataan yang sempurna, tam yang lengkap. Fi ahkamil makmum pada nak menyatakan hukum. Ya, jamak daripada hukum ahkamun. Hukmun, hukmani ahkamun. Ya, tapi oleh masa kerana masuk huruf jar fi ahkami. Ya, fi ahkamil makmum, dia nak cerita tentang hukum hakam orang jadi makmum wal imam dan juga orang jadi imam. Jadi maknanya kedua-duanya ada kita kata hukum yang tertentu. Hukum imam begini, hukum makmum begitu. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi perbahasan ataupun penjelasan ataupun kita kata problem masalah itu semua berhubung kait ataupun yang bersangkut paut dengan mazhab Syafi'i. Ini bahas mazhab Syafi'i lah. Dia tidak bahas mazhab yang tiga yang lain. Jadi kalau tengok ya siapa pengarang kitab ni iaitulah ya pengarangnya Al-Hibru Al-Himam Al-Allamah Syihabuddin Abul Fath Muhammad bin Ahmad ataupun yang dikenali dengan Ibnu Imad Al-Aqfashi Al-Misri, orang Mesir. Ya, orang Mesir. Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, 867 Hijrah. Beliau ni siapa? Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, ulama fiqh. Beliau juga ini merupakan guru kepada seorang ulama besar, ulama hadis dalam mazhab Syafi'i, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni terkenal ya, salah seorang muhaddisin, ulama hadis yang banyak menakalkan hadis, menulis, meriwayatkan hadis dan membukukan hadis-hadis ya. Maka ni guru dia iaitulah Syekh Muhammad bin Ahmad atau Al-Misri Asy-Syafi'i. Jadi memang orang alim
Ya, ulama setengah daripada ulama mazhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama dulu walau besar, walau alim, walau mujtahid pun tetap mengikut jalan imam mazhab. Contoh Imam Asyuti kan, ya, dia ni ya juga dikenali dengan seorang mujtahid. Mujtahid fatwa tapi tetap berpegang dia dengan mazhab dengan mazhab Syafi'i. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah. Dia juga ulama besar. Berapa banyak kitab-kitab yang dikarang dalam ilmu hadis dan fiqh kan, tapi tetap. Bahkan disebutkan Imam Bukhari ya ketika beliau baru menceburi, baru nak mendalami ilmu fiqh. Ya tepatnya mazhab Syafi'i. Ya Imam Syafi'i Imam Bukhari beliau juga adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau orang ambil hadis tanpa ada mazhab tak betul. Ya Imam hadis tu sendiri pun ada mazhab dia. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kita tahu lah, itu mujtahid mutlak. Ya dia pengasas dari mazhab Hambali. Dia juga muhaddisin. Ya, jadi boleh dikatakan hampir semua ulama-ulama, imam-imam yang mujtahid itu muhaddis belaka. Cuma ia menonjol dalam bidang masing-masing. Ya, ulama kita kata imam-imam yang 4 dalam fiqh menonjol dalam bidang ilmu fiqh. Ya, walaupun mereka ni juga menguasai ataupun menghafal lebih daripada ribuan hadis. Ya, tapi naik nama dalam kita kata fan dalam bidang ilmu fiqh. Manakala ulama yang bertekun dalam ilmu hadis, maka mereka ni terkenal ataupun menonjol dalam bidang ilmu hadis. Jadi masing-masing ulama ada keahlian masing-masing dan masing-masing ulama juga alim dalam fan bidang-bidang ilmu yang lain. Cuma ialah penonjolan yang mana dia lebih dikenali ataupun contoh Imam Syafi'i, Imam Ghazali juga dia lebih menonjol dalam bidang ilmu tasawuf. Walaupun sebelum tu dia adalah seorang ulama besar, ulama fiqh. 2 kitab yang utama yang besar dikarang Al-Wajiz, dan satu lagi kitab besar mazhab Syafi'i, iaitulah kitab fiqh. Tapi bila sebut ataupun kata Imam Ghazali je, kita kata ulama tasawuf kan. Kerana nampak lebih menonjol dia di situ. Baik tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ambil berkat kita malam-malam kita kata malam malam Arafah malam ni kan 9 Zulhijjah malam Arafah. Mengapa dikatakan Arafah tu salah satu daripada sebabnya kerana apabila Nabi Ibrahim bermimpi buat kali yang keduanya, mimpi menyembelih anaknya kan. Malam pertama mimpi dah malam Tarwiyah nama dia, melihatlah Nabi Ibrahim akan perintah Allah Ta'ala tu menyuruh sembelih anak kan, Tarwiyah. Malam kedua malam Arafah bermimpi benda yang sama dengan lebih jelas lagi, maka mengetahuilah Arafah makna mengetahui ataupun mengenal pastilah bahawa ini perintah Allah. Malam esok dipanggil malam Nahri, malam Nahar, malam sembelihan, malam kurban malam raya lah kita katakan. Jadi 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi mimpi yang sama, menunjukkan itu memang perintah Allah atas nazar yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim satu ketika dulu, ketika sebelum punya anak, ketika Nabi Ibrahim berkorban, yang mana korban Nabi Ibrahim dikagumi oleh para malaikat, sehingga sanggup mengorbankan sekian jumlah binatang korban kan, 1000 ekor kambing sekali sembelih, 100 ekor unta dengan 100 ekor lembu. Dia saja Nabi Ibrahim seorang tu. Kagum malaikatnya. Memang Nabi Ibrahim seorang nabi yang sangat patuh kepada perintah Allah. Jadi bila begitu, kata Nabi Ibrahim, bila dikagumi malaikat, kata Nabi Ibrahim, jangankan binatang, kalau sekiranya Allah Ta'ala perintah aku sembelih anak, nescaya aku sanggup melaksanakannya. Kerana menjunjung perintah Allah. Masa tu berlaku Nabi Ibrahim belum lagi dapat putera, belum dapat anak kan. Bila dapat anak, Allah Ta'ala peringat, Ibrahim, ingat nazarmu tidak? Apa dia nazar? Ni kamu kan jangan itu kejanji, jangan kalau sekali diberikan anak pun aku sanggup sembelih. Jadi laksanakan nazarmu itu. Batu nazar-nazar ni sebenarnya yang wajib. Samalah kalau kita bernazar kita nak sembelih kambing.
Aku bernazar ni kalau dapat kerja ni aku nak sembelih kambing seekor. Nah, jadi wajib disembelih. Aku bernazar sekiranya kalau aku dapat anak, aku nak sekian, nak sekian dan sekian. Sebab tu dalam bab kurban pun masuk kurban yang nazar, kan? Kurban nazar. Apa dia tu? Iaitu apabila seseorang bernazar untuk menyembelih kurban, binatang kurban, maka wajib atasnya melaksanakan nazar tersebut. Dan haram baginya makan sama sekali daripada daging tersebut. Termasuklah orang yang di bawah tanggungan dia. Maknanya anak bini pun tak boleh ikut. Mana kena sedekah seluruhnya pada orang lain. Habis tak akan daging, ialah hak nazar tak boleh. Nak juga makan orang lain. Orang lain kan ada. Kita ambil lah bahagian orang sedekah tu. Yang bahagian kita tu kena sedekah sepenuhnya. Dan korban ni kan sunat disedekahkan mentah. Melainkan apa kalau sekiranya ada bercampur dengan kekah. Kan kadang-kadang tu ada campur kan. Boleh ke tak dalam mazhab kita Syafi'i campur antara korban dan kekah? Jawabnya boleh, harus. Boleh. Umpama satu bahagian kekah ataupun dan 6 bahagian korban boleh. Ataupun separuh, 3 bahagian kekah, 4 bahagian korban. Baik jadi bagaimana nak buat? Sembelih. Macam biasa dengan diniatkan ikut niat masing-masing. Maka selepas daripada telapah, lepas di apa bahagi daging bagi berapa bahagian kekah tadi? 3 bahagian. Bahagian korban 4 bahagian. Jadi bahagian korban sedekah mentah. Dan bahagian kekah iaitu sunat dimasakkan. Itu masak. Tak kira lah buat sup ke, buat goreng ke, buat apa. Jadi waktu sedekah bagi makan. Bahagian kekah tu. Mana diasingkan dululah. Kan lembu tu kan sekor kan bagi 7 kan. Timbang berapa kilo? Kilo. Okey, bagilah. Bagi kalau nak bagilah, kalau tak bagi tak apalah. Pecah 2 ni bahagian kekah, ni bahagian korban, lepas tu bahagian kekah tu masak. Jangan pula sedekah mentah makruh mana kekah sunat kita sedekah dalam keadaan sudah dimasak. Adapun korban sunat kita sedekah dalam keadaan mentah. Mengikut bahagian masing-masing lah. Okey baik, itu umum lah. InsyaAllah tuan-tuan ada yang mengikuti kita kata program korban ni. Tak kira mana-mana pun surau itu surau ni ataupun di luar negara memang tak ada peluang lah nak saksi. Ada sunat bagi orang berkorban tu menyembelih akan binatang tersebut sekiranya mampu ataupun sekurang-kurang menyaksikan penyembelihan itu. Mana tengok lembu yang kita ambil bahagian tu ketika disembelih. Sama-samalah bertakbir. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail bertakbir apabila menyembelih akan kibas. Bertakbir. Okey, itu maklumlah. Baik, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi pengenalan kepada kitab ni jadi terus saja kita kepada kitab. Jadi yang menterjemahkan kitab Al-Qaulut Tam ni banyak diterjemahkan. Ni salah seorang dia iaitu Datuk Yusuf Zaki Yaakob. Ada ni salah seorang dan banyak lagi di Kedah pun ada juga beberapa orang ataupun beberapa apa ni kita kata kumpulan yang menterjemahkan. Sebab ialah umum kita ni semua boleh katakan hampir semua kita mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i makna ikutan kita, pedoman kita iaitulah daripada kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i. Jadi ini salah satu yang diterjemahkan. Yang mana dalam kitab ni ditulis ini iaitulah masalah imam dan makmum. Memang betul lah kerana kebanyakan daripada permasalahan itu lebih menjurus kepada persoalan imam dan makmum dan sembahyang berjamaah. Okey Jadi boleh kita tengok ni kitab ni Pustaka Aman Press yang di kalau tuan-tuan tengok Google kitab ni masalah imam banyak terbitan, banyak penerbit yang menerbitkan daripada kitab asalnya. Baik, oleh Yusuf Zaki Yaakob ni kita tengok sepintas lalulah isi kandungannya sini iaitulah kalau kita tengok bilangan ataupun jumlah dia kata permasalahan yang dibahas ini 138 masalah iaitu yang berkaitan dengan imam dan makmum nanti kita akan amati satu persatu kita bahas tengok.
Ya, kemudian ya ada istilah, beberapa istilah yang diletakkan afdal, ya, lebih baik ataupun yang diutamakan, asah yang terlebih sahih, ashab, para sahabat, ya, aula lebih penting, lebih utama, i'adah ulang, istihbab digalakkan ataupun disunatkan, ya, ittifaq saya disepakati ataupun dipersetujui, ya. Masbuk, apa makna masbuk? Makmum yang terlewat menyertai dalam salat berjamaah dan tidak sempat membaca Fatihah sepenuhnya. Tak sempat mana, tak berpeluang nak menghabiskan Fatihah, tiba-tiba imam rokok, itu namanya masbuk. Dengan kadar bacaan pertengahan. Syarat makmum tu bacaannya biasa, normal. Jangan makmum yang bacaannya terlalu lambat ataupun campur dengan was-was. Tu tak sebelum imam rokok, tu orang masbuk. Jadi boleh jadi rakaat pertama tu makmum ni masbuk, dan boleh jadi rakaat kedua pula masbuk lagi. Boleh jadi. Ya, dia bukan mesti masuk sembahyang masbuk dah. Kadang-kadang rakaat berikutnya pun jadi masbuk juga. Jadi bila jadi masbuk, hukum masbuk berbeza dengan hukum muafiq. Ya, itu kena faham. Kemudian muafiq tu makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa imam berdiri. Ya, berdiri makna qiyam imam. Tak kira muafiq ni bukan mesti diikut daripada awal, ya. Dia masuk rakaat kedua, tapi kalau dia sempat baca Fatihah pun namanya muafiq juga. Dia masuk rakaat kedua, dah imam dalam qiyam, ya, tapi dia sempat baca Fatihah, dia juga dinamakan muafiq. Muafiq ni mana muafakat dengan perbuatan imam. Ya, bukan kata dia sama takbiratul ihram, dia sama takbiratul ihram dengan imam, dia dikira muafiq. Tak juga. Rakaat kedua pun boleh jadi muafiq, rakaat ketiga pun boleh jadi muafiq, ya. Sebut betul-betul muafiq. Muafiqun, muafakat. Dengan munafik. Munafik tu filem tu, filem munafik. Ya, tu dia. Lain ni filem mak kilau pula. Ya, tu, ya, muafiq, dengan samalah dengan mukallaf dengan muallaf kan. Tu kan nak sama bunyi. Muallaf orang yang dijinakkan hati, allafa yu'allifu kan. Mukallaf orang yang ditaklifkan, yang diberartikan dengan hukum. Ya, sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mukallaf lah. Tu nak sama bunyi lah belakang, tapi tengah tu beza. Sama juga muafiq dengan munafik. Sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri, mana didapatkan akan imam dalam keadaan qiyam. Dalam saya kata masuk imam tengah rokok ataupun masuk imam sudah sujud, tu tak nama muafiq lah. Di mana ia sempat berjamaah dengan imam sekadar masa, secukup masa yang membolehkan ia baca Fatihah. Jadi ukuran dia sempat ataupun tidak membaca Fatihah ketika imam berdiri. Walaupun imam dah sudah baca Fatihah, imam baca surah, tapi masa kadar waktu yang dia sempat menghabiskan Fatihah, maka dia dinamakan muafiq. Hingga tamat makna Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan yang pertengahan. Okey. Kemudian naqal, naqal ni mana riwayat ataupun khabar ataupun perkataan yang diambil, yang dipindahkan daripada sumbernya, termasuk daripada perawi-perawi dan sebagainya. Kemudian nas, iaitu perkataan ataupun kalimat dari Al-Quran ataupun hadis. Bila kata nas, mana nas? Jadi nas mesti diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan sesuatu hukum. Jadi ada daripada Quran, ada daripada hadis. Baik kalau tak ada, daripada perkataan sahabat, asar kita panggil. Ataupun istilahnya ijma' dan qiyas. Tu 4 sumber ni muafakat 4 mazhab. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 mazhab muafakat, mana sumber hukum yang muafakatlah oleh 4 mazhab mu'tabar. Adapun lagi 6 bakinya itu tidak muafakat. Setengah mazhab, setengah imam mengakui al-ihtisan umpamanya, itu boleh diambil sebagai nas, sebagai hukum. Setengah itu al-adatul muhakkamat, itu juga sumber hukum juga. Setengah itu al-urfu, jadi 10 sumber hukum, tapi yang muafak ittifaq 4. Ijma' ulama, Quran, hadis, ijma', qiyas. Adapun mazhab yang tak masuk dalam 4, dia hanya pakai Quran, hadis, ijma', qiyas dia tolak. Itu bukan perkataan Nabi. Padahal Nabi kan kata apa? Alaikum bisunnati, kan? Wajib kamu ikut sunnah aku.
Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mana perkataan khalifah yang 4 tu kena ikut juga, kena pakai. Wajib kamu ikut. Kan? Nah, tu hadis sahih kan? Nabi suruh ya ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mana perkataan Sayyidina Umar tu benar, betul, kita boleh ikut. Perkataan Sayyidina Utsman tu betul, benar, kita boleh ikut. Nabi suruh ikut. Alaikum, wajib atas kamu. Ya, dah. Ya, bisunnati dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu yang maksud, itu yang luas tu, maknanya ya di kalangan sahabat ada ijma'. Apa berlaku ijma'? Ketika Sayyidina Umar kata kita sembahyang tarawih 20 rakaat, ijma' sahabat setuju. Jadi ya ikutlah. Ya, kemudian ya perbuatan Sayyidina Utsman menghimpunkan Quran dalam bentuk mushaf juga ijma' segala sahabat kan. Jadi itu juga dijadikan sumber hukum. Baik, nas ya tadi ya nas, kemudian qaul yakni pendapat ya. Nah, maksudnya ini istilah qaulun, asalnya qala yaqulu ya. Qaulan ya. Qaul ni mana perkataan ataupun pendapat. Apa dia? Iaitu sama ada daripada ya apa kita kata ulama-ulama yang berbeza mazhab ataupun yang sama. Dan ada qaul yang kuat, qaul yang dhaif kan. Tu dalam mazhab ya. Kemudian takhir apa dia? Iaitu melewatkan, ya, mentakhirkan, melewatkan ya. Contoh kita buat jamak takhir kan. Jamak ya, kita himpunkan sembahyang dan kita takhirkan pada waktu kedua. Takhalluf ya, apa dia takhalluf? Iaitu terkebelakang dari gerakan imam. Lewat daripada perbuatan imam. Imam rakaat dah dia tak baca lagi, dia tak rakaat lagi. Ya, imam i'tidal dia masih berdiri lagi. Khallafa mana? Khallafa mana kemudian, tertinggal. Khalfa ni mana belakang. Ya, takhalluf mana terkebelakang perbuatannya daripada perbuatan imam. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i kan tak boleh lebih daripada 2 rukun kan. Lebih masuk rukun ketiga batal sembahyang. Itu pun dengan tanpa keuzuran. Kalau ada uzur maka diizinkan beberapa rukun. Kemudian takhfif, khafifun asal mana meringankan atau memendekkan bacaan, takhfif. Sama juga kalau kita buatnya atas pembahagian najis mukhaffafun. Daripada khafif lah, khafifun ringan. Apa dia mukhaffafah? Iaitu najis yang ringan, yang mudah cara bersihnya. Cukup dengan dilap serta direnjis-renjiskan air, biar rata memadai dah. Ya, itu khafif ataupun takhfifun ya, dalam masalah sembahyang makna bagi imam sunat meringankan dari segi bacaan jangan panjang-panjang. Kita dah bahas dalam sebab sembahyang berjamaah. Baik, kita tengok sekapur sirih ditulis ya. Mukadimah daripada penterjemah lah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni ya. Ni tak apalah tuan-tuan bacalah ya. Sungguh solat yang afdal gini tuan-tuan boleh baca sendirilah ya. Walaupun buku ini kecil namun ia mengandungi hampir semua. Ya, mungkin kalau ada juga permasalahan yang tak dijawab ataupun tak dibahaskan itu sedikit. Tapi boleh katakan hampir semua peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum. Ya, dan masalah-masalah muafiq dan masbuk ni memang banyak timbul. Bila kata ada sembahyang berjamaah akan adalah makmum yang muafiq, akan adalah ya makmum yang masbuk. Tapi imam tak ada muafiq, tak ada masbuk. Ya, imam tak ada muafiq. Ada imam muafiq, ada imam masbuk. Macam mana pula imam masbuk dia masuk dulu. Imam boleh cicir pula kemudian lah kan. Ya, yang masalah muafiq masbuk hanya kepada makmum yang mengikut. Yang diikut tak ada masalah. Ya, kerana dia start, dia yang mula kan, orang ikut dia. Jadi mana apa-apa hal dia yang mula dulu, jadi dia tak ada masalah muafiq masbuk. Ya. Muafiq yang dihuraikan dengan jelas dan disusun dalam bentuk yang mudah. Jadi kalau sekiranya ada permasalahan apa, kita tengok aja nombor berapa ataupun apa masalahnya. Tengok dalam dia punya ni ya, dalam dia punya isi kandungan tu, kita tengok apa masalah yang kita hadapi. Tengok nombor berapa, muka surat apa. Itu senang ya.
Dah sebab tu ya, kalau ikut kitab asalnya, kitab Arabnya dia tak ada buat macam ni, nombor ni tak ada nombor, yang mana baca ya. Tapi hak ni dia permudahkan, ada nombor hingga dikira sampai 138 masalah dah. Okey, jadi mana sebab tu dia kata mudah ya, untuk memberi maklumat yang cukup diperlukan untuk kaum muslimin dalam kegiatan mendirikan semak solat berjamaah. Lepas tu kata penterjemah, buku ini disaringkan daripada mana asal buku, kemudian diringkaskan dan dipermudahkan. Disaringkan daripada sebuah kitab fiqh yang terkenal, iaitu kitab nama kitab tu panjang, Al-Qaulut Tam, perkataan ucapan perkataan yang lengkap, fi ahkamil ma'mum wal imam ala mazhabil imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mana kalau orang kata masalah imam dan makmum ni daripada kitab apa, Al-Qaulut Tam, Al-Qaulu At-Tam, Qaulut Tam, yakni perkataan yang sempurna, yang lengkap. Fi ahkamil ma'mum wal imam ala mazhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam saringan ini penulis hanya memetik masalah-masalah yang kerap berlaku saja. Dia sebenarnya banyak pada ni, tapi ada setengah-setengah masalah tu jarang-jarang berlaku. Ni yang biasa. Dan meninggalkan masalah-masalah yang jarang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia. Di Malaysia khususnya kan. Sebab dia terjemah dalam bahasa Malaysia untuk orang Melayu kita faham. Jadi kebanyakan masalah yang diutarakan itu hanya yang melibatkan masyarakat kita. Sebenarnya banyak lagi tapi dia tak bawa kalau benda tu jangan berlaku. Tapi kalau nak tahu juga kena tengok kita asal lah, Al-Qaulut Tam tu, kita Arab. Supaya lebih mudah difahami dan diingati oleh para pembaca. Kepada Allah penulis memohon semoga sumbangan yang kecil ini diberkati Allah dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Yusuf Zaki Yaakob, beliau ni seorang guru, seorang ulama dan banyak menterjemah kitab Arab kepada kitab. Dia ditulis pada 31 Ogos 82. Beliau tak silap saya dia meninggal tahun 99. Penterjemah. Baik, kita lihat sepintas lalulah. Okey, mari kita tengok muka surat 1 muka surat 1, iaitulah hadis-hadis asas bagi peraturan sembahyang berjamaah. Ini dia bawa dalil. Hadis-hadis ini sebagai nas ataupun sebagai dalil berkaitan sembahyang berjamaah. Hadis-hadis asas bagi peraturan sembahyang berjamaah ataupun hukum-hukum makmum dan imam itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisan dia halus. Ni kecil ada Innama ju'ilal imamu liyu'ammu bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farki'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Nama pun imam, bila kata imam kita kena ikut dia, dengan kita potong dia. Jangan kita tinggalkan dia. Imam tu yang ibarat kalau kita kata bas, dia driver. Macam mana pula kita pergi pada driver, driver yang bawa kan. Itu dia. Jadi maknanya dia yang memulakan dan dia juga yang mengakhirkan. Jadi kita makmum ikut dia. Tu. Mana faham kita situ makmum itu, imam itu yang diikuti makmum. Jadi mana imam hanya seorang, tak boleh berdua. Tapi ialah kita fahamlah kan, ganti imam adalah kat belakang. Sama kita kata pilot. Dia dua kan, satu co-pilot. Pilot seorang, dia tak boleh dua-dua sekali kan. Jadi co-pilot standby. In case pilot letih, penat ke, pening ke apa ke, dia ganti kan. Sama juga yang belakang imam tu, ibarat naib imam lah. Jadi apa hal berlaku, dia sedia menggantikan. Menggantikan imam. Kalau sekiranya berlaku apa hal. Itu kita faham. Jadi mana dalam satu masa imam hanya seorang. Tak boleh dua imam.
Kan dulu ada kan sembahyang 2 imam, ialah itu jemaah masing-masing. Jemaah ni jemaah A, jemaah B, masing-masing ada imam. Tapi dia tak boleh ikut sekali dua, aku mengikut 2 imam. Tak boleh. Mana imam pun ikut imam A ke imam B. Tak, ikut imam A, imam A, tapi tak adalah kata aku ikut imam A, imam B, tak ada. Mana aku mengikutkan imam yang depan kita tu lah. Ya, tak. Tu. Jadi satu ya, melainkan kalau imam tu batal ataupun tumbang, maka naiklah ya penggantinya itu kan. Jadi yang ganti itu ya, mana siapa-siapa boleh ganti, yang berkemampuan untuk ganti kan, ganti naik ke hadapan. Sebab tu yang paling utamanya belakang lah, yang belakang tu, yang belakang imam tu lah kan. Jadi maknanya ya, mana bersiap sedia lah, belakang ke kanan sikit ke kiri sikit tak ada masalah, tapi yang tu jangan yang belakang sekali. Jenuh dia nak naik, ialah dia dalam sembahyang kan, nak berjalan ke depan, dah makmum terpaksa kasih laluan pula, dia berbelakang jalan. Kan payah. Ataupun dia berujung sekali kan, payah. Ya, jalan mengereng ni kan payah kan. Kalau jalan ke depan mudah kan. Berarti yang belakang tu jalan ke depan. Kalau daripada kiri mengereng ke sini jadi susah. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita sembahyang berjamaah ialah pastikanlah kalau kita duduk belakang imam, sekurang-kurang kita mampu untuk ganti dia. Standby. Boleh ganti dia. Kalau rasa-rasa tak boleh, tak usah duduk belakang dia. Rasa-rasa tak boleh. Rasa boleh, tak apa. Dan mesti juga tahu peraturan ganti. Peraturan ganti dia. Mesti kena tahu kan. Macam mana nak ganti ni. Macam pilot lah kan, dia nak ambil steering bar daripada daripada driver dah lalok dah kan. Macam mana dia nak ambil alih kan. Kena pandai lah. Sama juga makmum belakang, macam mana nak ambil alih. Main gentap je jangan. Tak boleh, dia ada adab dia pula. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Makna menyalahi ni apa? Jangan dulu pada imam, dan jangan kemudian yang lama lah daripada imam. Memang kita kena kemudian, tapi jangan masa tu gap tu terlalu panjang, terlalu lama. Tu makna menyalahi sini. Dan jangan pula menyalahi pada perbuatan yang makruh menyalahi. Contoh kalau imam sembahyang subuh pagi Jumaat kan, imam sujud sejadah. Jadi kita tak nak sujud, itu namanya menyalahi. Walaupun hukum tu sujud, hukum sujud tu sunat, tapi oleh kerana imam sujud, wajib kita ikut sujud. Kalau tak sujud, batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Walaupun imam tu sujud sunat, sujud sejadah kan, kita tak nak ikut. Jadi batal sembahyang. Okey? Jadi maknanya tak boleh menyalahi. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, barulah kita takbir. Mana imam takbir macam mana? Takbir itu kan Allahu Akbar. Bila dah akbar, barulah kita mula takbir. Jangan imam Allah, kita Allah dah. Itu belum sempurna imam takbir. Tak boleh. Kena imam selesai takbir, baru kita bertakbir. Apabila ia rokok, taklah kamu ikut rokok. Itu dalam masalah kalau muafiq lah. Orang muafiq memang masa cukup baca, kemudian imam rokok, dia rokok lah. Kalau makmum yang masbuk, dia tak boleh rokok lagi, dia kena habiskan baca Fatihah. Kerana dia masbuk. Itu berbeza tu kan, muafiq dengan masbuk. Kalau muafiq, dia wajib rokok. Kalau masbuk, dia wajib baca dulu habis Fatihah. Kan? Dia yang ni makna hak Nabi kata kalau dia rokok ni mana yang muafiq lah, yang muafakat dengan imam, maka dia pun rokok. Dan kalau apabila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Ni jelas ke hadis ni kan. Asas kepada sembahyang berjamaah mana mengikutlah segala perbuatan imam, perbuatan yang betul lah, yang tak betul jangan ikut. Yang tak betul. Kemudian sabda Rasulullah SAW pula, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bil insirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Yang bermaksud jangan kamu mendahuluiku dengan rokok, tidak pula dengan sujud. Mana kalau kamu nak ikut aku, nanti aku rokok sempurna baru kamu rokok.
Sama juga sampai aku pada sujud, tempat sujud baru kamu sujud. Ya, tu Nabi kata jangan mendahului. Tak. Dan tidak tu dia. Ya, dan tidak pula dengan bangkit berdiri. Ya, daripada rakaat pertama naik ke rakaat kedua kan. Imamnya lambat sebab apa? Imam tua. Ya, pinggang dia tak berapa berlutut dia sakit pinggang. Jadi dia lambat. Jadi kita jangan bangkit lagi. Ini kita bila imam Allah kita laju zub diri tegak dah. Imam baru buka jalan. Tu ya, mendahului nama tu. Berapa kali buat? Sekali tak apa lagi, tak atas lagi. Tapi makruh perbuatan tu. Sebab kalau imam tua, imam yang uzur. Ia sakit pinggang, slip disc ataupun yang seumpama lah, ataupun lututnya sakit kan. Jadi bangkit mesti slow punya. Sebab tu pastikan imam tu dah sempurna perdirian dia. Kita sebab tu ketika nak semayang, ketika nak takbir tu tengoklah siapa kat depan imam tu. Tok ayah ke, pocik ke ataupun orang yang belah mana kan. Nampak kalau orang macam orang muda ni cergas sikit okeylah. Tapi kalau macam nampak tua, bongkok sikit dah. Tapi jadi mana kita sesuaikanlah jangan kita ikut kedekat kita, kedua kita memang gagah, memang laju, tapi imam tu walaupun dia tua tapi masih diperlukan khidmatnya, orang suka dia kan. Lainlah kalau sekiranya imam muda memang cergas kan. Itu ketika bangkit pun jangan mendahului, tu Nabi kata. Tidak pula dengan bangkit berdiri dan tidak pula dengan keluar dari sembahyang. Jangan blok kita salam dulu. Nak cepat, salam dulu. Walaupun ada beberapa masalah ketikanya boleh kita keluar daripada imam, boleh. Boleh. Tapi dengan beberapa syarat-syarat lah. Macam mana boleh tak saya perhabis dulu pada imam? Umpamanya kan, jawabnya boleh, tapi ada kena cara dia. Kerana aku kata, sebab apa Nabi kata jangan kamu dulu pada aku dalam semua keadaan, kerana kata Nabi aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Ini kelebihan Nabi. Walaupun belakang Nabi nampak macam kita nampak di hadapan. Tu kita kalau belakang memang tak nampak kan. Nampak tak belakang? Kita punya view pun setakat ni je. Ekor mata kiri belah situ je, ekor mata kanan belah situ. Tapi kalau bagi konsentrasi tumpuan banyaknya situ, lebih kurang dalam 30-40% view kita. Tapi kalau orang perempuan dia punya view lebih lebar lagi. Sebab tu kalau kita berjalan kat apa-apa shopping kan, kita tak nampak, dia nampak. Kedai tu bang kan, mana dia nampak. Dia punya view lebih lebar lagi pada kita. Sungguh memang itu tu ialah kelebihan dia kan. Macam mana? Kita kalau kita masuk dalam dewan perkahwinan kan, nampak pengantin kat depan, mata kita straight je ke depan. Kiri kanan tak perasan kan. Melainkan kawan tegur, barulah kita perasan. Tapi orang rumah dia nampak kawan kita, jiran kita. Dia tak, mata dia biru. Tapi ialah habis-habis maksima pun ni je. Kalau kita pandang depan maksima ni je. Tu je. Ibarat itulah. Tapi ialah view tapi tak clear lah kan. Yang clear yang nampak dengan depan. Belakang memang tak nampak. Tak ada nampak. Tapi Nabi nampak. Sama. Nabi nampak yang depan dengan belakang sama. Cerah, terang, tahu Nabi. Sebab itu kita mudah dipukul curi daripada belakang kan. Biasa orang nak pukul curi daripada belakang. Depan-depan takut dia kan. Belakang dia pukul, dia hentak daripada belakang ke, tikam daripada belakang kan. Banyak kena. Apa belakang kita tak nampak. Nabi yang nampak. Ini kelebihan Nabi. Mata Nabi dua macam kita juga menghadap depan, tapi view tu kan. Biasa ada kereta-kereta baru ni kan, kereta-kereta canggih sekarang ni kan, dia pasang kamera 360 darjah kan. Dia ada skrin kat depan, kat dalam, lepas tu dia ada kamera. Bila pasang keliling nampak, kanan nampak, kiri nampak, belakang pun nampak kan. Mana 360 darjah. Tu ibarat gitulah. Padahal ialah itu semua pasang kamera, sensor kan. Nabi dah nampak sungguh. Jawab batu Nabi. Nabi tahulah yang mana yang belakang, yang mana dulu, yang mana lewat, yang mana semua Nabi nampak.
Ada. Okey. Baik, kemudian sabda Rasulullah SAW pula, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyahulallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratuhu suratul himar. Nampak? Ya, adakah tidak ya orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu? Apa dia? Merasa takut. Ya, jangan kita dulu pada imam. Kamu tak takut ke? Apa dia? Bahawa Allah Ta'ala akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar. Mana apa ni? Maknanya menyalahi imam pada perbuatan dalam sembahyang itu satu kesalahan yang keji. Satu kesalahan yang besar. Jangan menyalahi imam. Ya, itu maksud dia. Ya, makna Nabi ni bagi amaran lah. Adakah tak rasa takut? Ya, bangkit-bangkit je, angkat-angkat kepala tengok, jadi kepala kedai lah. Kan? Ya, makna jangan menyalahi imam. Ya, kepala himar atau menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Ya, itu dia. Ya, ada ke orang ya jadi begitu? Ada. Ya, atas dunia ialah. Tapi ialah kalau tengok dalam kisah-kisah cerita-cerita dalam Quran pun ada disebut. Ya, satu kaum yang Allah Taala jadikan kera dan babi. Ya, seperti Ashabul Sabti kan. Iaitu penduduk satu kawasan yang dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, ya, tapi dia degil juga, ditangkap juga. Akhirnya Allah Taala jadikan mereka itu kera. Buruk, ya, itu dia. Dan juga ada yang jadi himar dan macam-macam lagi. Jadi makna ini tegahan Nabi. Maknanya kalau kamu nak ikut imam, ikutlah saksamanya. Jangan kamu dulu-dulu ataupun ya cepat-cepat nak habis dan sebagainya. Ikutlah. Kalau tak nak ikut imam, terpulang. Tak payahlah datang masjid surau kan. Sebab orang datang masjid surau nak berjemaah ikut imam. Kalau tak nak ikut imam, di rumah sajalah. Tu je. Baik. Jadi ini beberapa hadis yang hadis-hadis tersebut sudah cukup jelas mengharamkan. Mana hukumnya haram? Perbuatan mendahului imam pada gerak rukuk, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun solat. Jadi semua rukun yang 13 itu jangan kita dahulu. Ya, hukum haram ini telah ditasrihkan, diterangkan, ataupun dibahaskan, dijelaskan di dalam kitab At-Tahzib dan At-Tatimmah yang telah disahkan dalam kitab Syarah Muhazzab dan kitab Al-Kifayah bagi Imam Nawawi, mana disebut tu. Maksud Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai ialah Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keldai dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Itu memang betul mana hakikatnya jadi begitu. Dan maksud menjadikan rupa seperti rupa keldai ialah mengubah seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh keldai dan kepalanya seperti kepala keldai. Kita pernah dengar tak kisah cerita orang yang ketika begini, ketika begitu Allah Ta'ala ubah rupa dia. Kan dulu ingat tahun 80-an. Ketika tu Ustaz Kamal Syahri dia ceramah tentang mayat bertukar jadi babi. Ingat tak? Kan ada tu kan mayat sekian. Itulah dia periksa tengok, jadi babi semua. Dan juga pernah kita bacakan kisah zaman dulu zaman salafus soleh, seorang laki-laki bila mati rupanya bertukar jadi babi juga. Pernah kita baca kisah tu. Kemudian sampailah dapat syafaat daripada Nabi datang mengusap kembali kepada asal bahkan bercahaya. Laki-laki ni mimpi ayah dia meninggal dalam perjalanan musafir. Bila meninggal takdir Allah Ta'ala berubah rupa tubuh badan ayahnya jadi babi. Jadi sedihlah dia. Dahlah kita ni orang dagang, orang musafir di rantauan kan, mati kemudian berubah pula. Macam mana ni nak minta tolong orang kampung ke apa kan, malulah kan. Tapi ialah malam tu bermimpi jumpa dengan baginda Nabi SAW.
Tak, Nabi datang mengusap-ngusap, maka kembali seperti sedia kala bahkan bercahaya. Laki-laki ni tanya, aku adalah Muhammad. Bapakmu memang seorang ahli dosa, suka melakukan dosa. Tua-tua tapi tak taubat. Tapi walaupun begitu dia gajin selawat pada aku. Maka ni aku datang syafaat dia. Jadi syafaat. Bertukarlah balik kan. Itu begitu juga ada seorang kisah, seorang lelaki-lelaki yang menggendong menggendong dalam bakulnya seekor babi. Bila ditanya, dia kata babi ni adalah ibuku. Tapi oleh kerana dia buat gini dosa, Allah Ta'ala tukar jadi, dia tetap juga menjaga. Itu kan ada kisah tu kan. Kerana Allah Ta'ala kuasa menukarkan. Jadi babi, jadi keldai. Jadi takutlah olehmu, kata Nabi. Jangan-jangan kamu ditukarkan. Tapi harap-harap tidaklah berlaku gitu kan. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala kendak, boleh. Boleh separuh badannya keldai ataupun kepala keldai badannya orang. Tu. Jadi itu maksudnya iaitulah sama ada menjadikan kepalanya keldai ataupun menjadikan seluruh tubuhnya. Amaran mengubahkan kejadian manusia itu kepada rupa binatang itu menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan imam dengan betul dan patuh. Ni amaran, warning. Yang mana kalau kamu nak ikut imam, ikut betul-betul lah. Jangan main-main ataupun jangan menyalahi ataupun jangan. Namanya imam tu orang yang diikutkan, kamu makmum mengikut imam. Cuma catatan mengikut pada perkara yang betul, yang sah, yang batal jangan ikut. Umpama kalau imam lebih rakaat, jangan ikut. Dah 4 imam, imam naik pula yang rakaat kelima, jangan ikut. Sebab tu imam dah buat salah tapi dia lupa. Dia buat salah dalam keadaan dia lupa, tak apa, tak berdosa. Kita dalam keadaan kita ingat, kita ikut juga. Kita lah berdosa, kita lah salah. Kita dah tahu salah, kita ikut juga apa-apa kan. Jadi mana kalau melainkan kita pun confuse juga. Dah 4 rakaat, imam naik, kita pun naik juga. Kita pun tak tahu entah 4 tak. Jadi itu lain masalah. Tapi kalau dah confirm, dah pasti, jangan kita lakukan perbuatan yang menyalahi. Itu tambah rukun, tambah rakaat kan. Mana ada sembahyang zuhur 4 rakaat, 5 rakaat kan, 4 ya. Jadi dia berbuat atas kesalahan Tapi ialah sunat tak kita tegur imam. Sunatlah kan, sebab dia salah pada perbuatan. Umpama kalau bisa kata dia sedar, maka dia turun kembali. Ataupun dia tak sedar, dia meneruskan akan sembahyang daripada rakaat kelima. Tak apa kita nanti, kita tunggu dia. Tunggu ketika tahiyat tu. Tunggu. Boleh ke tak kita nak perhabis dulu? Boleh. Tapi yang baiknya tunggu. Tiba-tiba dah 5 rakaat, naik lagi 1, 6 pula. Kacau. Nak tunggu ni, nak masuk kerja ni. Kacau. Ingatkan habis 5 kan, sawi dah, dia tambah lagi 1. Dia dah ingat 2. Sudah. Sebab tu kena faham, kena kerti masalah permasalahan berlaku kan. Boleh jadi berlaku kan. Mana kita boleh jangka tiba-tiba bantai 6 rakaat. Zuhur ambil ke 4, 6 rakaat. Kok 5 boleh tahan ni 6. Memang lupa sungguh lah imam ni. Kena gantilah imam yang cergas. Kadang dia pelupa. Imam ni lama dia pelupa. Sama ada dia tua ataupun dia mengalami penyakit lah. Kadang penyakit menyebabkan dia lupa kan. Tu tengoklah. Baik tuan-tuan jadi insya-Allah kita akan sambung iaitu ucapan-ucapan yang dibaca apabila solat diqamatkan inilah iaitu permasalahan yang pertama dalam kitab kita ni, masalah imam dan makmum. Insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu taala alam, wabillahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqlamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman walhiqna bis salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.